Hai, nama saya Dionysius Ronaldo Joni. Saya pelajar Politeknik Kota Kinabalu, bernomor matriks 07 di KM19F2008. Saya dan rekan-rekan saya yaitu Jonathan Agung, Richie Dale, ingin membincangkan tentang cabaran-cabaran dalam mengeratkan hubungan etnik di Malaysia. Seperti mana kita tahu, Malaysia ini terdiri daripada pelbagai bangsa. Sebagai contoh, Melayu, India, Cina, Kadazan dan sebagainya. Dan kita juga mempunyai adat resam yang tersendiri. Sebagai contoh, Melayu ada adat resamnya yang tersendiri, Kadazan ada adat resamnya yang tersendiri, dan Cina juga mempunyai adat resamnya yang tersendiri, dan banyak lagi lah. Dan kita juga terdiri daripada pelbagai warna kulit. Sebagai contoh, saya sendiri gelap, dan ada juga yang lagi cerah daripada saya, dan ada juga yang lagi gelap daripada saya. Namun walaupun kita terdiri daripada pelbagai warna kulit, agama, terdiri daripada pelbagai agama, dan juga terdiri daripada pelbagai bangsa, isu perkauman itu masih lagi terikat dalam diri kita ataupun dalam masyarakat Malaysia. Kerana baru beberapa tahun yang lepas kita diwar-warkan dengan perselisih fahaman antara kaum. Saya juga tidak tahu kaum apa, saya pun kurang pasti, tapi memang ada di sebelah Semenanjung. Jadi di sini kami ingin membincangkan tentang cabaran-cabaran yang Malaysia hadapi untuk mengeratkan hubungan antara etnik. Jadi untuk yang pertama ni, saya ingin memberikan kesempatan untuk Jonathan Agung, untuk sahabat saya sendiri, untuk membincangkan cabaran-cabaran yang dihadapi di Malaysia. Topik yang akan saya bentangkan pada hari ini ialah perbezaan unsur kebudayaan dan adat. Di sebalik kerajaan negara kita dalam membentuk dan mengeratkan perpaduan dan hubungan yang baik di kalangan etnik yang menjadi rakyat Malaysia, masih terdapat sedikit kebincangan dalam pembentukan dan pemeliharaan hubungan ini. Keharmonian hubungan etnik masih perlu ditekankan kerana terdapat ancaman yang mampu menjejaskan hubungan antara etnik dan perpaduan masyarakat majmuk di Malaysia. Terdapat beberapa faktor yang menimbulkan konflik dan ancaman dalam masyarakat kita. Faktor yang pertama ialah perbezaan unsur kebudayaan dan adat pertama. Pertama sekali saya akan menerangkan konsep budaya. Perkataan budaya diambil daripada bahasa Sanskrit dan Melayu, iaitu daripada perkataan budi dan daya. Budi bermaksud kecergasan, fikiran dan akal. Daya pula bermaksud kekuatan kuasa, tenaga dan pengaruh. Menurut Kamus Mutakhir Bahasa Melayu 1992, budaya didefinisikan sebagai cara hidup suatu masyarakat hasil kegiatan dan ciptaan akal manusia, seperti kepercayaan, kesenian, adat, istiadat dan lain-lain lagi. Manakala adat pula bermaksud peraturan atau cara-cara melakukan sesuatu yang menjadi kebiasaan adat resam. Adat resam setiap kumpulan etnik mempunyai adat kebudayaan dan adat yang berbeza. Orang Melayu, Cina dan India terus dengan sistem hidup yang berteraskan kebudayaan dan tradisi mereka. Setiap kumpulan etnik mempertahankan kebudayaan dan adat resam mereka, mengutamakan etnik mereka dan mungkin juga menganggap kebudayaan mereka sahaja yang terbaik. Selain daripada itu, kewujudan akbar yang pelbagai bahasa dengan mengutamakan kelompok etnik mereka yang akan memperkukuhkan lagi perasaan kumpulan etnik masing-masing. Faktor cabaran ini merupakan satu faktor yang tidak dapat dielakkan kerana semua kaum mempunyai kepercayaan, budaya dan adat mereka yang tersendiri. Setiap kaum mempunyai semangat yang menebal terhadap kebudayaan mereka dan adat mereka.
Mereka hanya ingin menggunakan adat mereka dan tidak mahu membuka dunia budaya karena mereka beranggapan jika terdapat yang lain selain bangsa mereka, identiti bangsa mereka akan hilang dan tidak ada lagi keistimewaannya. Ini karena apabila terdapatnya perbezaan ini, kita tidak tahu apa yang diperkatakan dan apa yang menjadi dalam kalangan bangsa lain. Oleh itu, perbezaan unsur kebudayaan dan adat mempunyai salah satu cabaran lain. Oleh itu, perbezaan unsur kebudayaan dan adat merupakan salah satu cabaran bagi negara kita mengeratkan hubungan etnik di negara kita. Thank you. Oke, terima kasih Jonathan Agung. Seterusnya saya ingin mempersilahkan sahabat saya yang satu ini, yaitu Recidel, untuk memberikan sedikit pendapat ataupun pendapat tentang cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam mengeratkan hubungan antar etnik. Halo, selamat pagi dan selamat sejahtera semua. Nama saya Recidel Jerus, nomor kode Matrix 07DM19F2010. Terima kasih Encik Dion karena diberi peluang untuk mengemukakan pendapat saya. Apa yang akan saya kemukakan di sini adalah perbezaan dari segi agama dan bahasa. Perbezaan nilai dan agama. Setiap kumpulan etnik mempunyai agama, kebudayaan dan bahasa yang berbeza. Orang Melayu, Cina, dan India terus hidup dengan berteraskan kebudayaan dan tradisi mereka. Setiap kumpulan etnik memperkukuhkan atau mempertahankan kebudayaan dan adat tradisi mereka, mengutamakan etnik mereka, dan juga menganggap kebudayaan mereka saja yang terbaik. Selain daripada itu, kewujudan akbar yang pelbagai bahasa dengan mengutamakan kelompok etnik, mereka akan memperkukuhkan lagi perasaan kumpulan etnik masing-masing. Faktor cabaran ini merupakan satu faktor yang tidak dapat dielakkan karena semua kaum mempunyai kepercayaan, budaya, dan agama yang tersendiri. Setiap kaum mempunyai semangat yang menebal terhadap kebudayaan mereka dan bahasa mereka. Mereka hanya ingin menggunakan bahasa mereka dan tidak mahu diperluaskan atau membuka dunia budaya mereka karena beranggapan jika terdapat yang lain selain bangsa mereka, identiti bangsa mereka akan hilang dan tidak lagi keistimewaannya. Di samping itu, terdapat juga batasan dan peraturan sosial yang perlu diambil karena perbezaan budaya. Ini karena apabila terdapatnya perbezaan ini, kita tidak tahu apa yang diperkatakan dan apa yang akan menjadi dalam kalangan bangsa lain. Namun pada pendapat saya, ide menubuhkan satu sistem persekolahan perlu dilaksanakan karena melalui semangat perpaduan ini di kalangan rakyat dan akan dipupuk. Pelaksanaan sistem ini tidak akan menyebabkan kehilangan identiti kaum masing-masing. Malah ia akan terus menyemai semangat perpaduan yang kukuh di kalangan masyarakat Malaysia, masyarakat India, dan semua kaum masih boleh mengekalkan penggunaan bahasa ibunda mereka walaupun mereka belajar dalam satu sekolah yang alirannya sama. Sekian dan terima kasih. Terima kasih saudari Reci. Di sini tiba masanya untuk saya sendiri memberikan pendapat saya atau mengemukakan pendapat saya tentang cabaran-cabaran yang dihadapi di Malaysia dalam mengeratkan hubungan antara etnik. Sememangnya kita tahu yang dunia politik ini penuh dengan kontroversi, di mana terdapat berbagai individu yang mempunyai peranan ataupun tujuan yang tersendiri. Parti-parti yang ini sebenarnya wujud untuk mempertahankan hak rakyat dan demi negara. Namun sebaliknya, parti-parti yang sebegini amatlah jarang ditemui. Cabaran ini timbul akibat daripada
setiap parti diwakili oleh satu kaum. Sebagai contoh kita ambil di sini DAP. DAP ini hampir semua diwakili oleh masyarakat yang berbangsa Cina. Okey, berbangsa Cina. Dan ada juga yang pemimpin yang bermain kotor atau bermain taktik kotor dengan meracuni atau mengotori pemikiran rakyat dengan sentimen-sentimen perkauman demi kepentingan mereka sendiri. Jahat kan? Masih ada lagi yang begitu. Tapi mereka yang pemimpin yang sebegini memberikan mengotori atau meracuni pemikiran rakyatnya sebegini dengan memberikan bantuan ataupun bantuan dari segi makanan, pembangunan ataupun banyak lagi lah. Dengan hal yang sebegini ini akan menyebabkan setiap kaum seolah-olah berendam dan bersangka buruk dan tidak mau berbaik-baik akibat termakan hasutan mereka. Okey. Selain daripada dominasi kaum antara dalam sesuatu bidang, cabaran lain yang didapati di Malaysia ialah perbezaan tempat tinggal ataupun jarak sosial. Bukan jarak sosial SOP itu apa, cuma jarak sosial daripada setiap bangsa. Sebagai contoh kita ambil di sini, jika masyarakat yang berbangsa Cina ni dorang tinggal sendiri ataupun bertempat di sendiri tanpa ada bangsa-bangsa yang lain, mereka akan menggunakan bahasa mereka sendiri dengan lebih kerap. Okey, mereka menggunakan bahasa mereka sendiri dengan lebih kerap, mau di dalam rumah ataupun di luar rumah. Ini akan mengakibatkan kurangnya interaksi ataupun kurang fasih dalam berbahasa Melayu. Sebagai contoh lah, saya sendiri, pengalaman saya sendiri ketika sekolah menengah, ramai kawan saya yang masih kurang fasih dalam berbahasa Melayu, dan ada juga yang gagal dalam bahasa Melayu. Bila ditanya, mereka menjawab yang mereka ni lebih banyak menggunakan bahasa Cina ketika di rumah dan jarang menggunakan bahasa ibunda kita sendiri. Cabaran-cabaran seperti ini akan mengurangkan interaksi di antara dua belah pihak yang berlainan bangsa. Sebagai contoh di sini kita ambil masyarakat yang berbangsa Cina dan berbangsa Melayu. Jika mereka bertemu atau berjumpa antara sesama yang lain, mereka mungkin tidak akan berbicara begitu banyak akibat daripada kurangnya ilmu atau kurang fasih dalam sesuatu bahasa. Sebagai contoh, Cina kurang fasih dalam bahasa Melayu dan Melayu juga kurang faham dalam bahasa Cina. Jadi ini akan menyebabkan kurangnya interaksi akibat daripada perbatasan bahasa. Oleh itu, selesailah sudah perbincangan kami tentang cabaran-cabaran dalam menyeratkan hubungan antara etnik. Jadi saya berharap dengan video ini pihak atasan dapat mengambil tindakan untuk mengatasi masalah-masalah sebegini. Jadi kami semua ciao dulu. Okay, bye Roger, bye-bye.